Tetapi bagaimana Khadijah Al-Kubra menghabisi segala hartanya untuk memberi makan, membantu perjuangan dakwahnya Nabi. Siapa yang follow Nabi, insya-Allah takkan kelaparan dengan hartanya Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, kita belajar semua itu. Dan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, membina daulah Islamiah yang begitu gah, Nabi berhak duduk di atas tahta, main arah-arah je sepatutnya. Tapi Nabi turun ke medan perang. Nabi masih lagi menjadi suami dan ayah terbaik di dalam rumahnya. Kita gagal kalau kita gunakan itu sebagai cermin. Tapi nak dapat kejayaan itu, usaha. Now kita mulakan sampai ke akhir hayat. Sebab yang Allah pandang adalah usahanya. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita duk rasa akulah yang paling susah. Kita tak kenal susahnya Rasulullah. Kita kata dengan nama kita, dengan tahta kita, dengan harta kita, kita boleh merebut keindahan, followers yang ramai, puji-pujian manusia. Rupa-rupanya di situlah bermulanya satu kegagalan. Sebab Nabi SAW kekasih Allah, kenapa kita patut kasih kepadanya? Beliau baginda Nabi yang akan memimpin tangan-tangan kita nanti. Cintanya Nabi bukan saat hidupnya semata, tapi saat setelah wafatnya. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah mengajar kitab di balik tabir kematian, Yati. Saat bercerita tentang wafatnya baginda Nabi SAW, hampir 10 muka surat menceritakan betapa Nabi masih nak menasihat umatnya, nak menasihat. Jadi kenapa sombong sangat kita? Terlalu banyak nasihat baginda Nabi SAW, kita hanya menepis sepertinya lalat yang singgah di atas hidung. Okay? Kita tak ambil cakna pun benda tu. Sedangkan yang bercakap itu, Masya Allah, yang Allah kata lisannya tak pernah menipu. Dan Nabi sebut antaranya, kan, bukan daripada kalangan kami orang-orang yang menipu. Maksudnya menipu dia tidak jadi kebiasaan hari ni kita, Masya Allah, tabarakallah, semata-mata nak share yang baik-baik dekat Facebook kita supaya ramai orang yang like. Nabi tak pernah buat macam tu. Ustazah ni duk sebut-sebut Nabi macam tu. Nabi tak pernah main Facebook. Ustazah tu hari-hari main Facebook. Ni kadang-kadang berlaku ni, Yati. Jadi kita nak sebutkan Nabi SAW dan para sahabat pernah diboikot oleh masyarakatnya sendiri. Ekonominya disekat. Kehormatan mereka dihina, dimusuhi oleh kaum kerabat mereka sendiri, dan mereka disakiti oleh masyarakatnya. Fitnah tohmah itu biasa. Jadi siapa kita untuk kata, saya ni ustazah tak boleh melalui semua itu? Bohong. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, betul-betul pelajari Radio IKIM, ada banyak macam-macam platform untuk kita mendekat, mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangkan cinta luar biasa, datang apa saja godaan yang menggoda kita ni, Yati. Kalau buat macam ni, alah mati tu lambat lagi. Itu peranan iblis ni. Mati tu lambat lagi. Kita ada cara untuk tepis dengan selalu berselawat kepada Nabi, dengan selalu datangkan rasa cinta kepada Nabi. Nak dicintai oleh Allah harus melalui cintanya Rasulullah. Jadi insya-Allah semuanya kita menyebut-nyebut tanpa jemu berulang kali. Memang benda yang sama je. Sebab cita-cita kita sama, nak masuk ke dalam syurga Allah yang sama, mengikut akhlaknya Nabi yang sama. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu esa, tunggal. Tidak ada banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah dia bersaudara kerana syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustazah tutup. Salam pengakhiran hari last dalam Rabiul Awal, tapi cinta kasih kita kepada Rasulullah tak pernah berakhir. Wallahu a'lam. Maafkan Ustazah, Yati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, betul lah Ustazah kan bila kata Allah itu matlamat, baginda Nabi SAW itu jalan untuk sampai kepada matlamat tersebut. Masya Allah, kita saat anak kita dipuji oleh orang lain, kita dengar, kita rasa sangat bahagia. Kita mendoakan orang yang memuji anak kita. Ini apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Pastinya kita juga bayangkan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Masya-Allah, kita tak terjangkau sebenarnya Ustazah kan. Jadi perbanyakkan selawat, mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingati dan menginginkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ustazah bawakan tajuk ini pada kita pada hari ini untuk sama-sama kita muhasabah diri. Kasihkah aku kepada kekasih Allah? Terima kasih Ustazah. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ajari kami senyum dalam kepahitan, kau tunjuki kami teguh dalam pendirian. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Safi Allah, qudwah hidup kami. Kasih-Mu Rahman dikecapi alam, doa-Mu perisai umat sepanjang zaman. Siang-Mu jihad, malam-Mu munajat. Ya Rasulullah, kecintaan kami. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang kau tunjuki ini. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Selawat dan salam kami kepadamu. Moga akan bertemu di negeri abadi. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang kau tunjuk ini. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Selawat dan salam kami kepadamu. Moga akan bertemu di negeri abadi. Kau ajari kami hidup menebar kebaikan, keindahan pekerti, cerminan kejernihan hati. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Safi Allah, kerinduan kami. Apabila mati anak Adam terpaksa
terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangat lah bang. Apa nak risau? Sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar, sampai 7 ke 8 ribu. Air. Dan kalau boleh, 3 saluran. Panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2,499 saja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran. Kalau nak untung, boleh beli secara tunai. Dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran. Bayaran deposit cuma serendah RM699 dan ansuran bulanan cuma serendah RM200 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran saja bang. Yang seronoknya sekarang ni, ada tawaran istimewa. Servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut. Sama ada belian secara tunai atau ansuran. Seronoknya bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus semarak cinta Rasul di IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah 5 November 2021 hari ini hari Jumaat. Kita berada di hari terakhir untuk Rabiul Awal 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama Yati menerusi perkongsian aspirasi edisi Jumaat hari ini. Telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian Ustazah Muzayana Abdullah untuk sama-sama kita memotivasikan diri kita telah hari Jumaat hari ini untuk kita memperbanyakkan selawat kata baginda Nabi SAW. Kalau orang boleh buat sampai 10,000 kali satu hari, kita agak-agak dah berapa kali? Saya tak nak kata berapa ratus ribu kan, berapa kali. Jomlah sama-sama kita memotivasikan diri untuk memperbanyakkan selawat kata baginda Nabi SAW. Dan juga untuk sahabat-sahabat pendengar yang mana ikuti perkongsian tadi, telah pun share, sama-sama komen, letak nota dan sebagainya. Terima kasih banyak atas komitmen anda. Alhamdulillah. Dan juga untuk yang terlepas dengar, anda boleh ikuti kembali siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian videonya untuk anda tonton kembali. Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk rakan-rakan pendengar, kalau tadi kita diasak dengan rasa untuk terus dan terus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhasabah diri kita untuk kita mengingati bahawa itu adalah kasih Allah Subhanahu taala, untuk kita mengasihi baginda juga paling atas rankingnya. Jadinya selepas ini kita juga akan ada juga sesuatu yang untuk mengasak kita kan, mengasak kita untuk mengingati Allah SWT. Hari pembalasan juga insya-Allah menerusi tadabbur dalam surah Al-Ghasyiyah bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman. Jadi ikuti juga perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan juga secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita ada Fatih Naim featuring Acap Fine dengan Kumohon hanya di IKIM. Kepadamu, oh Tuhanku, ku bawa dosaku bersamaku. Oh Tuhanku, aku datang kepadamu. Ku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan Tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam Tadabbur di IKIM, Inspirasi Informa Islam. Bismillah. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, rakan-rakan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama menerusi perkongsian rancangan Tadabbur. Untuk perkongsian kita tak lain tak bukan, kita bakal bersama dengan yang bahagia Ustaz Syahri Abdul Rahman, perkongsian tetamu tetap kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi untuk perkongsian Tadabbur hari ini, yang mana kali ini Ustaz bakal bawakan, tadi kita dah dengarkan bacaan surahnya, kita mentadabbur surah Al-Ghashiyah insya-Allah. Untuk minggu ini mungkin awalan ini Ustaz berikan terlebih dahulu, bersama-sama kita belajar untuk muhasabah diri. Banyak persoalan insya-Allah yang akan menghidupkan panca indera kita untuk perkongsian Tadabbur pada kali ini. Mungkin kita mulakan Ustaz dengan sedikit mukadimahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sangat kerap mengimamkan solat fardu Jumaat. Ya, hari ini hari Jumaat, Nabi mengimamkan solat Jumaat dengan membaca rakaat pertama suratul A'la dan rakaat kedua suratul Ghashiyah. Juga ketika mengimamkan solat sunat Aid ataupun hari raya, Nabi juga memilih dua surah yang di dalam Al-Quran juga diletakkan berjiran, ya, berhampiran, berdekatan. Jadi kita mendapati surah Al-Ghashiyah ini penuh, ya, syarat dengan apa kata Puan Yati tadi, persoalan. Bahkan surah ini bermula dengan persoalan, hal ataka hadithul ghashiyah, tidakkah, adakah telah datang kepada kamu? Jadi itu merupakan persoalan, kerana surah ini menceritakan tentang hari pembalasan, hari kiamat, tentang mahsyar yang kita semua akan soal, disiasat. Wajarlah surah ini bermula dengan soalan. Tentu perempuan sekalian, banyak kronim, ada banyak faedah, ya, kita nak perolehi daripada surah ini, ya. Ghashiyah, ada 9 huruf di situ. Jadi tak apa, kita cuba catat insya-Allah satu persatu, bermula daripada ayat 1, ya, ayat 2, ya, iaitulah cerita tentang gelisahnya manusia pada hari kiamat. Gelisah ni kita tengok dekat mana orang tu gelisah. Kita tak tengok dekat tangan dia. Kita tak tengok dekat rambut dia. Gelisah ni kita nilai di mana? Kita nilai pada wujuh, pada wajah. Jadi Allah sudah memaparkan apa yang menyebabkan manusia, ya, mempunyai perasaan sedih ataupun perasaan gembira. Ingat, bila bangkit daripada lubang kubur, ada 2 kategori manusia.
Satu manusia ini, na'udzubillah, mereka berwajah gelisah. Dan ingat, bila anak kita gelisah, ya, mesti ada sebab daripada apa yang dia nampak. Betul kan? Contoh, ya, nak sangat pergi playground, ya, tiba-tiba playground tutup, jadi wujuhun yauma idzin, maka wajah anak kita berada dalam keadaan sedih, duka cita. Ya, gelisah ni merujuk kepada satu keadaan emosi yang bimbang, gelisah pada perkara belum terjadi tetapi sudah kelihatan tanda-tanda tidak baik. Jadi inilah cerita pada ayat yang pertama dan yang kedua, iaitulah cerita tentang Al-Ghashiyah. Satu kumpulan manusia. Ghashiyah berasal daripada kalimah ghashaya, yang bermaksud menutup sesuatu. Jadi kerana apa yang dilihat menakutkan, tanda-tanda yang menakutkan, maka apa yang dilihat itu menutupi wajahnya, menyerang dari semua arah. Apa yang ditoninya menyerang seluruh wajahnya dan batang tubuhnya dan dalam keadaan ketakutan. Inilah cerita orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Bila bangkit daripada lubang kubur, mereka melihat sesuatu yang menyebabkan seluruh emosi mereka berada dalam keadaan gelisah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka berada dalam keadaan yang sangat ketakutan, tidak bergerak ke sana kemari kerana takut diserang. Inilah penggambaran Allah paparkan pada hari kiamat. Nombor satu. Yang kedua, tuan-tuan, Allah lanjutkan lagi bicara tentang orang-orang kafir pada hari Al-Ghashiyah. Pada hari semua wajah akan memberikan alam masing-masing. Hari itu wajah masing-masing akan menunjukkan isi hati masing-masing. Ya, wajah memang juru bicara emosi dalam hati. Ya, kita boleh tengok, ya, wajah seseorang, lalu kita boleh tafsirkan apa dalam hatinya. Yang kenapa sedih sangat ni, kita nilai kat mana? Kita bukan nilai pada tangan dia, kita bukan nilai pada kaki dia, kita nilai pada wajahnya. Jadi antara wajah yang akan berduka, Allah sebut amilatun nasibah, mereka yang dihumban dalam neraka, dan keadaan wajah mereka adalah wajah yang orang penat bekerja. Tuan-tuan pernah nampak orang OT? Ya, wajah orang penat bekerja. Ya, wajah saya, wajah Puan Yati bila dah petang-petang Jumaat ni mesti ada beza. Ya, pagi-pagi Jumaat ni mesti ada beza dengan petang. Pagi wajah bertenaga, petang wajah yang barangkali kepenatan. Apatah lagi orang yang bekerja lebih masa. Tengok frontliner kita, kadang bekerja lebih masa. Tengok pakcik Grab, kadang terpaksa bekerja lebih masa. Tak apalah, penat di dunia agar senang di akhirat. Tetapi ada manusia senang kat dunia tetapi kufur akhirat. Mereka akan dihumban ke dalam neraka dalam keadaan mereka paling penat. Allah sebut amilatun nasibah, wajah mereka wajah orang yang amat penat dan letih, seperti orang bekerja 24 jam, 48 jam tanpa tidur. Tasla naran hamiyah, baru Allah campak masuk neraka, na'udzubillah. Allah tidak campak mereka ke dalam neraka dalam keadaan mereka bertenaga, tidak. Ya, kita nak latih, ya, pelajar-pelajar sekolah ni bersukan, kita kena pasti kecukupan rehat. Tetapi di neraka, dalam neraka, dalam keadaan mereka pernah berjalan berpuluh tahun menuju ke neraka, baru Allah campak ke neraka. Allah campak mereka ke neraka di puncak kepenatan mereka. Yang ketiga, masih lagi bicara tentang neraka. Bila penat, perlukan apa? Perlukan air. Air yang disediakan adalah air yang mendidih di dalam perut manusia, dari air dalam perut neraka.
Allahumma inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Tuhan, jauhkanlah kami daripada neraka dan apa-apa yang membawa kepadanya. Allah Ta'ala sebut ahli-ahli neraka, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan minum daripada mata air. Mata air yang menggelegak mendidih. Don't try this at home, iaitulah minum air mendidih. Jangan tuan-tuan. Kerana ia akan memecahkan kita punya bibir, lidah. Dan bayangkan, Allah Ta'ala sebut air itu masuk ke dalam perut ahli-ahli neraka dan menyebabkan pecah, koyak di seluruh bahagian yang menerima air mendidih tersebut. Itu yang ketiga, gambar penderitaan di neraka. Ya, air yang tidak pun memberikan kesejukan. Air yang tidak pun memberikan kedinginan, bahkan kerosakan pada tubuh. Lalu apa yang dicari lagi oleh ahli neraka? Ini yang keempat. Yang membabitkan makanan. Mereka kekal terseksa. Kerana makanan tak ada. Minuman mengecewakan. Minuman terlalu mendidih. Ada makanan lah. Ada buah lah dalam neraka. Mereka barangkali rasa gembira. Tetapi laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Tiada makanan pun sebenarnya. Sifat ta'am memberikan kenyang. Tetapi mereka terseksa kebuluran. Kerana mereka sangka itu makanan. Tetapi ia hanyalah pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berduri. Pohon-pohon yang berduri yang mana buahnya adalah dhari'. Tuan-tuan tahu dhari' ni apa? Makanan yang kita makan tetapi menyebabkan tersekat. Macam tulang ikan. Pernah makan lauk ikan, lepas tu tersekat. Meraung-raung anak kecil kita ya di restoran atau di rumah. Sebab ada benda terlekat. Ambil segenggam nasi, cuba telan, boleh hilangkan. Tetapi di neraka tak ada tips. Boleh menyebabkan anda dapat hilang benda tersekat di leher ni. Betapa menggerunkan gambaran neraka. Orang terseksa tetapi tak ada kematian. Orang mengharapkan kematian tapi tak ada kematian. Kerana kematian itu sudah dimatikan. Kesakitan itu ada. Tetapi kesakitan itu dalam keadaan tidak ada yang dibenarkan ataupun yang diluluskan permohonan bunuh diri. Tak ada dalam neraka. Na'udzubillah. Allahumma la taj'alna minhum. Tuan-tuan, sekarang kita berada pada wajah yang kedua. Sifat yang kedua, satu orang yang melihat sesuatu yang menggembirakan, lalu wajahnya kena orang gembira. Hidup gembira orang yang mati akhirat. Ya. Wujuhun yawma idin na'imah. Wajah mereka pada hari itu wajah orang yang sangat seronok kerana menerima nikmat. Lisa'yiha radiyah. Kerana mereka diberikan penghargaan kepada apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka punya wajah adalah wajah orang yang sangat berpuas hati dengan ganjaran yang diberi. Pernah tak lihat anak-anak kita yang mencapai ya keputusan peperiksaan yang terbaik, tiba-tiba kita hadiahkan kepadanya ya piano ataupun tab yang sangat dia mahukan untuk kembangkan bakat dia. Contohnya, wajah anak kita bila mendapat toy, bila mendapat apa yang dia nak, itulah wajah anak yang menerangkan maksud na'imah, wajah gembira. Jadi tuan-tuan, di dalam ayat ini ya, Buya Hamka, Allah yarham Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menerangkan ya pada ayat lisa'yiha radiyah, mereka adalah orang-orang yang berpuas hati kerana mereka merasakan semua beban dan kesulitan amal dakwah yang dikerjakan hari ini Allah tahniah mereka seberbagai dan kini berbayar. Hasil jualan mereka telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu bahasa Hamka. Ya. Kemudian
Yang keenam, Allah lanjutkan lagi bicara tentang indahnya kehidupan di syurga. Perhatikan tuan-tuan, ya, susah nak faham satu persatu ayat ni kalau kita tak ada pengalaman pergi hotel. Kan? Sebab kalau pergi hotel, kita nak pilih bilik yang paling jejak tanah ke atau bilik paling tinggi? Pasti kita nak bilik yang paling tinggi. Sebab apa? Nak suasana sejuk. Dan yang paling penting apa dia? Puan Yati kan? Nak tengok view. Fi jannatin 'aliyah, maka Allah sebut sifat pertama syurga dia berada di tempat yang tinggi. Dan bila kita pergi ke hotel, kita nak daftar ni, bukan nak daftar lah. Kita nak selesaikan booking kita tu. Kita disambut oleh kita disebut oleh pekerja hotel dengan perkataan yang menunjukkan mereka hormat kita. Silakan tuan. Kalau dia panggil awak, kecil hati kita. Dia panggil kita awak. Tetapi kalau pekerja tu panggil kita bos, tuan, kita rasa dihargai. Bayangkan kalau dia maki kita, dia sindir kita. Maka syurga Allah paparkan la tasma'u fiha laghiyah. Sifat kedua, kamu tak akan dengar bunyi perkataan yang menunjukkan mereka tidak hormat kamu. Ahli syurga akan disambut dengan sambutan perkataan yang sangat menyeronokkan, mendamaikan. Tak ada langsung perkataan yang mengguris hati. Tidak ada koyak dalam syurga. Tidak ada terasa dalam syurga. Semua perkataan senang-senang sahaja. Kan IKIM, kita ada muzik, kita ada suara, kita ada nasyid, kita ada pelbagai pengisian yang kita dengar yang memberikan manfaat. Syurga apatah lagi. Kemudian bila kita pergi hotel, nak naik ke bilik tu, maka pegawai hotel, pekerja hotel pun nak bawa pergi ke lift. Dia bawa barang-barang kita, tiba-tiba kita nampak air pancut di tengah-tengah hotel punya lobi. Subhanallah, Allah sebut di dalam syurga. Sifat yang ketiga, fiha ainun jariyah, mata air terpancut-pancut, mengalir pula tu. Subhanallah, makin berdebar naik lift. Ya, bila naik lift sampai tingkat paling tinggi, pekerja hotel punchkan kad kita masuk hotel, kita nampak katil. Yang first kali anak-anak kita buat, dia akan lompat atas katil tu sebab seronok. Dapat hotel besar, katilnya pun lembut. Subhanallah, Allah sebut sifat yang keempat syurga adalah di dalamnya ada sururin marfu'ah, tilam-tilam yang ditinggikan. Subhanallah. Kemudian kita mak ayah ni, anak-anak tengah duk berlompat atas katil tu, ya, kita pun mula perhatikan fasiliti yang ada. Air mineral ada ke tak ni? Tengok-tengok ada botol air yang tertutup dengan baik. Mesti 5 bintang sediakan. Hotel 4 bintang mesti sediakan. Taklah hotel tak sediakan air mineral. Lalu dalam syurga Allah sebut sifat seterusnya di mana adanya gelas-gelas yang sudah disediakan dengan airnya sekali. Botol airnya disebut, ya, botol araknya, ya, arak yang tidak memabukkan tertutup piran maktum. Air itu disediakan. Bayangkan perasaan anda bila masuk ke hotel, tiba-tiba botol air dah terbuka. Mana kita tak kritik hotel tu? Ni apa ni? Ya, dah bersiap ke belum bilik ni sebelum saya masuk? Jadi Allah gambarkan persiapan gilang gemilang syurga kepada orang beriman. Mereka tidak pernah sampai ke situ dan tidak pernah ada manusia sampai ke situ. Ya, ini indahnya susun atau ayat-ayat syurgawi di dalam surah Al-Ghashiyah. Kemudian, ya, Allah beralih kepada perbicaraan tentang alam. Menarik. Allah berbicara yang ketujuh, ya. Allah berbicara tentang alam. Sebab sebenarnya kita kena yakin alam di sekeliling kita ni berbicara. Berbicara tentang apa? Kan tadi Allah bicara tentang syurga. Maka alam ini Allah ciptakan antaranya untuk engkau rasa sedikit makna jannah, makna syurga. Sebagai contoh, ya, Allah jadikan wa ilal ardi kaifa sutihat.
Allah jadikan muka bumi ini terbentang dan menghasilkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan hijau, dusun, kebun. Anda bersandar dengan aromaterapi, dengan tiupan angin yang segar. Allah, damainya jiwa, rindu kampung, nak balik kampung kan. Jadi itulah sedikit gambaran syurga. Ya Allah syurga jannah. Sebut bun pun jannah. Sebab apa? Kita tak tahu apa itu syurga, sekurang-kurang biar ada pengalaman sikit pergi ke tempat-tempat yang bernama flora ni. Hutan, bukan hutan lah, taman-taman. Jadi kan tadi Allah bicara pasal syurga, jadi Allah nak kita bertindak, belajar daripada alam. Apa itu syurga daripada alam? Tadi kita belajar tentang neraka. Kita belajar, kita dibawa travel sambil belajar ke neraka. Jadi macam mana belajar tentang neraka? Wa ila samai kaifa rufi'at. Tengok ke langit, bagaimana kami tinggikan. Dan antara yang kita dapati di langit ini adalah matahari. Tuan haji, berapa darjah Celsius api yang ada di matahari. Bagaimana fenomena yang amat menggerunkan kalau cahaya matahari, api gelombang itu sampai ke dunia. Allah jadikan api sebagai peringatan kepada kita. Ya. Sama ada cahaya matahari itu sendiri yang sangat berbahaya kalau kita tengok direct, maupun api-api yang ada di dunia. Semua ini adalah bicara alam. Dan yang paling menarik, ya, adalah bagaimana Allah menyebut 4 jet. Pertama sekali unta, yang kedua langit, yang ketiga gunung, yang keempat adalah bumi. Pertama unta. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Yang kedua langit. Wa ila as-samai kayfa rufi'at. Yang ketiga gunung. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Yang keempat bumi. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Perhatikan elok-elok. Alam ini Allah susun kehidupan kita sekarang seperti orang yang sedang bermusafir. Okey, pertama sekali bila nak bermusafir, ya, kita nak balik kampung, ya, cuti di Bali, ya. Pertama sekali kita kena cek kenderaan, betul kan? Minyak itu ke tidak, brake okey ke tidak, minyak cukup ke tidak. Kekenderaan orang dulu bukan Honda, ya, bukan Alphard, tetapi unta. Jadi perkara pertama Allah nak kita tengok adalah unta. Betapa pada unta itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan unta ni dia ada bonggol yang boleh menyimpan air, lalu dia boleh berjalan berpuluh bahkan beratus kilometer. Hebat Allah Ta'ala buat unta ni dia ada bekalan air dalam tubuh dia. Kita ni tengok, belajar daripada unta. Kita buat bekalan tak nak berjalan? Perjalanan kita jauh lagi ni sampai akhirat sana. Kita buat bekalan ke tidak? Kemudian bila kita bermusafir, kenderaan dah okey, kita tengok cuaca pula. Sebab tu yang kedua Allah suruh tengok langit. Subhanallah. Kalau hari ni tengok Waze lah. Okey ke tak nak mulakan perjalanan ni? Tapi sebenarnya Waze tu datang daripada satelit di langit. Maka perkara kedua dilakukan oleh orang bermusafir adalah tengok ke langit. Okey ke tidak cuaca ni? Bintang ada ke tidak ni nak menjadi petunjuk arah? Kita mulakan perjalanan. Bila kita dah memulakan perjalanan, dah 2 marhalah tu kita pun penat, kita pun nak berehat. Tuan-tuan tahu, ya, Puan Yati, bila nak berehat naik unta ni, orang takkan berehat di tempat terbuka open space. Orang akan berehat di tempat gunung sebab dia tertindung. Maka yang ketiga Allah suruh perhatikan gunung. Allah sediakan tempat rehat. Gunung. Ahli neraka tadi, ada Allah sediakan tempat rehat? Tak. Ahli syurga, tempat rehat, tilam-tilamnya bertingkat-tingkat. Ya Allah. Rehat saja ahli syurga. Subhanallah. Akhir sekali, ya, sedang-sedang kita berehat, kita makan nasi lemak, kita berhenti di RNR, kita hamparkan kar di atas muka bumi. Itu yang keempat Allah suruh perhatikan, muka bumi. Cantik Allah susun. Satu persatu ayat-ayat kauniyah. Bila kamu tengok bumi, ingat, dari bumi kamu datang, dari tanah kamu diciptakan, dari tanahlah kamu akan kembali. Ya. Jadi itu
yang ke-7, yang ke-8 tuan-tuan, ya. Kita akan perhatikan surah ini ditutup dengan amanah sebagai rasul. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Berilah peringatan sebagai rasul. Teruskan memberikan peringatan tentang apa? Tentang hari Al-Ghasyiyah. Tentang apa? Hidup ni tuan-tuan, puan-puan, ada pembalasan. Pembalasan apa? Tadi diceritakan. Neraka, syurga. Ceritakan wahai Nabi. Jangan putus asa. Manusia tak berubah. Manusia tak nak dengar. Tak. Mereka tak dengar pasal cerita syurga, neraka, tukar topik. Cerita plan B pula. Cerita pasal apa mereka nampak dalam bermusafir. Nampak tak tanda-tanda kekuasaan Allah masa bermusafir? Sebab tu Allah dalam surah ni, dia cerita syurga, dia cerita neraka, dia bawa topik lain pula. Supaya manusia tidak pernah bosan. Dan pendakwah menjadi kreatif untuk menukar pendekatan, subhanallah. Jadi tugas kamu menggunakan pelbagai bentuk kreativiti untuk berdakwah. Anta mudzakkir, beri peringatan. Tetapi ingat, kalau kamu dah buat macam-macam strategi, dah buat macam-macam marketing plan untuk Islam sampai, manusia masih tidak mau berubah, take it easy wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's okay. Tugasmu hanya menyampaikan dengan penuh kesungguhan dan kreativiti. Kalau manusia tak dengar, it's okay. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan tugas kamu untuk mengawal hidayah dan keimanan orang. Tugas kamu buka mulut. Tugas aku yang berhidayah. Maka aku takkan tanya kamu, kenapa orang beriman tak ramai? Kenapa orang kafir terus ramai? Tidak. Kamu hanya dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan. Akhir sekali. Ya, yang ke-9. Tak sangka pula sampai yang ke-9. Alhamdulillah. Iaitulah hisab penuh keadilan, menutup tirai surah ini. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Kamu semua akan kembali kepadaku, kata Allah. Dan selepas kamu dikembalikan kepadaku, aku akan hisab setiap satu persatu amalan kamu. Menarik. Surah ini bermula dengan hari, semua orang akan nampak emosinya pada wajahnya. Ada orang ketakutan, wujuh yauma'id khasyiyah, ada orang wujuh yauma'idin na'imah. Ada orang gembira, ada orang duka cita. Sebab apa? Ada orang gembira kerana dia tidak perlu dihisab. Thumma inna alayna hisabahum. Ada orang dihisab, tapi dipermudahkan urusan hisab. Tetapi ada orang ketakutan karena hisabnya dipersulitkan. Allahumma salli ala Muhammad. Moga Allah permudahkan urusan hisab kita. Wallahu alam puan Yati. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu dah masya-Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita ni Ustaz, nantinya akan ada dua wajah. Sama ada wajah gelisah atau wajah gembira. Dan kita moga-moga kita dimati dalam keadaan puas hati dan juga kita hidup kembali dalam tak ada apa pun yang kita kesali, insya-Allah. Ustaz, kita sampai ke hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan untuk perkongsian tadabbur kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Sebagai kesimpulan, surah Al-Ghasyiyah menjadi surah yang sangat dekat dengan Nabi SAW kerana surah ini mendidik para sahabat pada hari Jumaat dan pada hari raya tentang wawasan hidup. Hidup ni kena nampak kita nak ke mana. Lalu bila kita tahu kita nak ke mana, maka buat bekalan. Ramai orang nak travel dah sekarang ni, bila boleh merentas negara. Tetapi tak ada makna kalau pasport expired, kalau IC anak-anak tu tak jumpa, susah nak naik flight. Jadi buat bekalan. Jadi surah ini buat bekalan menuju hari pembalasan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah, ini muhasabah terbaik hari Jumaat. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang yang memohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abah juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Ulala, 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 yeah.
susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abang mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Terima kasih kita ucapkan Melihatkan Kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus semangat cinta Rasul di Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Penuh semangat tadi kita dengarkan perkongsian tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Syahri. Terima kasih juga pada rakan-rakan yang ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia yang tak jemu-jemu menulis nota dan juga share, kongsikan perkongsian tadi di FB pada rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak. Moga-moga ada keberkatan dan kebaikan untuk semua sahabat pendengar insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat-sahabat kita bagi yang terlepas dengar tadi untuk rancangan tadabbur, kita ada siaran ulangannya pada setiap hari Ahad pukul 6.30 pagi dan juga kita ada perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM untuk video dan juga kita ada di podcast IKIM. Jadi anda boleh cari di podcast IKIM untuk anda dengarkan audionya insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat-sahabat kita bakal melangkah untuk jam seterusnya. Kita ada berita IKIM jam 12.30 hari kejap lagi dan sejurus selepas berita kita bakal sama-sama ini juga bagaimana seorang manusia jika betul-betul mentadabbur Al-Quran itu sendiri, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan akan menjadi orang yang sangat berjaya. Seperti apa? Seperti Ibnu Al-Haytham. Nama tersebut yang sangat terkenal sebagai bapa optik. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda bersama menerusi rancangan Saingan Islam. Apa sumbangan Ibnu Al-Haytham? InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi ikuti juga perkongsian tersebut di FB ada, di YouTube ada dan juga di Radio IKIM bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh, fellow kanan merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terus bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh kemasyhuran. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh wang dan kekayaan. Ada benda yang menyebabkan manusia ini kalau dia tak ada benda itu, maka dia nak kalau boleh hari ini juga aku nak mati. Dia tak mampu lagi nak hidup kalau sampai pada hari esok. Maknanya Masya Allah, dunia ni sakit, dunia ni kaca, dunia ni seperti sekam yang masuk dalam paru-paru kita. Seperti kaca-kaca yang masuk dalam seluruh rongga-rongga kita. Sakit sehingga kita tak mampu nak hidup sampai pada hari esok pun. Rupanya yang tidak adalah ketenangan. Mungkin kita ada hiburan, mungkin dia ada kekayaan tetapi dia tidak mendapat ketenangan. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan ad-diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang
di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda, seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah, Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita. Bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.